Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Semalam Majlis Pemulihan Negara sudah pun bermesyuarat dan mencadangkan satu lagi penubuhan Pelan Pemulihan Negara 2.0 untuk melihat prestasi ekonomi dan juga sosial negara bergerak lebih lancar dan lebih pantas dalam pasca COVID-19. Biarpun fasa Pelan Pemulihan Negara yang sudah pun dilaksanakan sejak Julai 2020, kita lihat negara ataupun semua negeri sudah pun beralih ke fasa 4 dan semua sektor ekonomi sudah pun dibuka. Walaupun kemunculan varian baru Omicron sejak akhir tahun 2021, kita lihat dunia juga terpaksa berdepan dengan lonjakan kes baru Omicron di kebanyakan negara. Dan negara masih bertahan. Kes yang kita catat saban hari sejak beberapa bulan lalu masih dalam kalangan ataupun sekitar 4 digit dan angka kematian sekitar 2 digit. Tetapi ia tidak bermakna varian Omicron yang kita lihat banyak berlaku di luar negara tidak akan membadai ataupun penularannya lebih tinggi di negara kita. Mungkin masa akan menentukan. Tetapi untuk melihat apakah rasional di sebalik cadangan Majlis Pemulihan Negara untuk penubuhan Pelan Pemulihan Negara 2.0 ini, kita akan melihat dari aspek sosioekonomi dan pastinya apakah yang kita sudah capai, apakah objektif yang disenaraikan dalam Pelan Pemulihan Negara sebelum ini sudah pun dipenuhi ataupun banyak perkara juga perlu kita lihat secara lebih dekat. Jadi untuk melihat perkara ini, Prof. Madya Dr. Razman Abdul Latif dari Putra Business Schools dan juga seorang penganalisis ekonomi akan berbicara dengan saya pada malam ini. Assalamualaikum Dr. Razman, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Haji Nazri. Adakah cadangan Majlis Pemulihan Negara semalam, adakah sesuatu yang wajar dipertimbangkan ataupun Pelan Pemulihan Negara yang kita sedang lalui sekarang wajar diteruskan dan tidak perlu dibentuk pelan baru? Ya, apabila kita melihat Pelan Pemulihan Negara dan strategi ataupun langkah-langkah yang termaktub di dalam Pelan Pemulihan Negara itu ada 6 secara keseluruhannya, dan kalau kita nak katakan haruskah pelan sedia ada diteruskan, tidak perlu pelan baru, namun apabila dilihat langkah-langkah yang dirangka di dalam Pelan Pemulihan Negara sekarang, ada beberapa yang saya lihat sudah mencapai sasaran ataupun objektifnya, maka mungkin kita perlu satu pelan baru. Sebagai contoh, apabila kita lihat Pelan Pemulihan Negara pada masa ini menjurus kepada pertama ke arah pelonggaran sekatan pergerakan, yang mana kita sudah tidak ada lagi kecuali kalau kita nak merujuk kepada pergi luar negara. Dan kalau kita lihat juga memperkukuh respon penjagaan kesihatan terhadap pandemik, kita telah berjaya dan juga mengimunisasi rakyat, kita telah berjaya memastikan lebih 97, mungkin dah menghampiri 98% penduduk dewasa memperolehi vaksinasi lengkap. Sekarang kita menumpukan kepada booster. Dan kalau kita melihat beberapa lagi langkah yang ada di dalam Pelan Pemulihan Negara, di sini saya lihat mungkin keperluan untuk mewujudkan Pelan Pemulihan Negara 2.0, sebab antara langkah di dalam Pelan Pemulihan Negara ini strateginya ialah untuk membantu rakyat dan perniagaan. Kita lihat perlu ada kesinambungan di dalam langkah-langkah ini, dan juga kita sepatutnya faham bahawa kita dalam era endemik, bukan lagi pandemik, dan juga mengambil kira beberapa situasi semasa yang memungkinkan strategi yang sedikit berbeza dalam Pelan Pemulihan Negara, seperti kemunculan varian Omicron dan mungkin varian-varian baru lagi, dan juga bencana-bencana seperti banjir, dan kita tak tahu apa lagi akan berlaku tahun ini. Oleh sebab itu, saya melihat juga ada keperluan untuk menilai kembali Pelan Pemulihan Negara ini, dan jika ianya penting untuk dijadikan sebagai satu pelan yang kata lebih menyeluruh, mungkin Pelan Pemulihan Negara 2.0 itu adalah sesuatu yang wajar. Okey, dalam kita melihat ke hadapan, Dr. Razman, dalam Pelan Pemulihan Negara, 3 indikator yang diangkat oleh Majlis Pemulihan Negara, iaitu berkaitan dengan kadar vaksinasi,
keduanya penggunaan katil di wad ICU dan juga purata kes harian COVID-19, dan nilai ambang yang diletakkan sasaran itu sudah pun kita lihat berjalan dengan lancar sejak akhir tahun lalu, dan kemunculan varian Omicron ini mungkin ia meletakkan semula adakah wajar kita meletakkan nilai ambang ataupun indikator-indikator yang kita letakkan, iaitu 3 tadi. Jadi untuk bergerak ke hadapan, kalau pelan pemulihan negara wajar diberikan pertimbangan untuk ditubuhkan, apakah perkara baru ataupun perkara yang perlu diberikan penumpuan dan juga strategi dan juga pendekatan pada pandangan Dr. Rosman? Ya, kalau kita melihat apa yang berlaku sekarang, memang jangkitan telah menurun, tetapi bila kita melihat varian Omicron ini, mungkin mereka kata disebabkan kita telah mempunyai vaksinasi yang menyeluruh di kalangan penduduk dewasa, maka jumlah mereka yang mendapat simptom yang teruk terpaksa masuk hospital itu adalah berkurangan. Kita lihat penggunaan katil di seluruh negara sekitar 65%, di dalam ICU sekitar 58.6%, dan memerlukan ventilasi kurang daripada 35%, dan kadar kematian pun semakin menurun. Namun Omicron ini kita faham kalau ramai yang dijangkiti, peratusan yang mendapat simptom yang teruk itu mungkin akan naik kembali. Oleh itu saya melihat indikator seperti bilangan katil yang digunakan hospitalisasi ataupun ward ICU ventilation itu harus kekal menjadi orang kata indikator nilai ambang yang perlu diperhatikan. Dan bilangan kes itu saya ingat mungkin kita tidak perlu lihat lagi, sebab kalau kita lihat secara global, memang kita nampak peningkatan sampai 2.4 juta kes sehari satu dunia, tetapi kalau kita lihat jumlah kematian sebenarnya menurun, tidak mengikut kenaikan tersebut. Oleh itu saya lihat peningkatan kes mungkin tidak haruslah dijadikan sebagai orang kata satu petanda, tetapi apa yang telah kerajaan lakukan sebelum ini, melihat ventilasi ICU katil itu harus dikekalkan. Okey, kalau kita lihat pengalaman negara-negara yang sedang berhadapan dengan gelombang Omicron ini, mereka menggunakan pendekatan yang pelbagai, yang hybrid. Ada yang bersifat mereka masih menjalankan sektor sosioekonomi macam biasa seperti di Singapura. Mereka melihat case by case, tetapi mereka agak berwaspada jika jumlah peningkatan ikut hari itu ataupun mingguan itu akan membebankan sektor kesihatan ataupun di hospital. Begitu juga di United Kingdom dan di Amerika Syarikat. Kalau di United Kingdom sekarang mereka terpaksa berhadapan dengan kekurangan staf di hospital. Kerana jumlah kemasukan di hospital agak drastik pada minggu akhir 2021 dan awal tahun ini hinggalah sekarang, mereka terpaksa membataskan pergerakan dan juga membataskan aktiviti sosial, dan ada kawasan-kawasan dikatakan tidak dibenarkan sekolah dibuka seperti di Amerika Syarikat. Tetapi untuk kita berhadapan ataupun berjaga-jaga dalam hal ini, Kementerian Kesihatan jelas melakukan beberapa pendekatan, tetapi saudara KJ menjelaskan kita tidak akan ada lockdown. Itu yang jelas, tidak akan ada lockdown kerana negara tidak mampu untuk berhadapan dengan penutupan sektor sosial dan juga ekonomi seperti sebelum ini. Pandangan Dr. Razman. Ya, saya bersetuju pendekatan kita tidak harus mengikut negara-negara tertentu kerana situasi kita berbeza. Pertama, memang saya tidak bersetuju juga jika kita dikenakan lockdown, kerana kita bukannya satu ekonomi yang cukup besar, yang cukup kukuh seperti sebagai contoh negara China. Mereka mengenakan lockdown di beberapa daerah tertentu apabila berlaku peningkatan kes, tetapi mereka mampu kerana ekonomi mereka masih orang kata kukuh. Tetapi kita tidak mampu melakukan itu. Kita lihat semasa PKP pertama, negara kerugian 2.4 bilion sehari, PKP yang 3.0 sekitar 600 hingga 700 juta sehari, bermakna kita tidak mampu untuk melaksanakan lockdown sekali lagi. Tetapi kita juga harus memuji jugalah apabila kerajaan memastikan bahawa semua rakyat mendapatkan vaksinasi penuh, dan menyebabkan hanya segelintir saja belum lagi mendapat vaksin, dan sekarang ni kempen booster dilakukan yang terbukti memang berkesan mengurangkan
simptom yang lebih teruk di kalangan yang dijangkiti. Dan kita lihat negara-negara di Eropah, di UK, di US di US kita fahamlah ramai rakyat dia yang tidak mahu mengambil vaksin. Di Eropah seperti France baru-baru ini pun lebih kurang 5 juta tidak mahu mengambil vaksin. Disebabkan itu mereka jadi terbeban ke infrastruktur ataupun kemudahan kesihatan mereka kerana banyak yang belum divaksin menyebabkan mereka mengalami simptom yang teruk. Dan UK pula kita lihat walaupun mereka antara negara Eropah yang pertama mendapat membuatkan penduduknya mendapat vaksinasi penuh, tetapi booster tu dia lambat dia mengambil level lah dari segi penjarakan sosial dan sebagainya. Mereka berkumpul ramai-ramai tengok bola, dan kita walaupun vaksinasi penuh, kita mengamalkan penjarakan sosial SOP dan kita sekarang menumpukan pada booster, maka kita lihat keputusannya penggunaan katil, ICU, ventilation dan sebagainya masih terkawal. Dan sikap berhati-hati, tidak mudah ambil lewa ni saya lihat membolehkan kita mampu meneruskan aktiviti ekonomi sebagainya. Kita tidak perlu lockdown. Pada masa yang sama kita telah dilindungilah dengan usaha kerajaan untuk memastikan semua dapat booster. Itu yang saya lihat pendekatan kita mestilah berbeza daripada negara lain. Jika kita bersetuju untuk pelan pemulihan negara 2.0 diwujudkan, tetapi kita pun sudah lihat bahawa pakar ekonomi seperti Dr. Razman menganggarkan bahawa 2020 ekonomi akan pulih lebih baik dan kita menyasarkan pertumbuhan sekitar 6%. Tetapi untuk kita lebih realistik, ada sektor-sektor tertentu ekonomi dan juga sosial kita ini yang tidak pulih sepenuhnya. Misalnya industri perkhidmatan seperti pelancongan dan industri yang berkaitan dengan pelancongan yang memberikan nilai keluaran negara kasar sekitar 80 bilion saban tahun. Jadi di mana tumpuan yang wajar jika pelan pemulihan negara 2.0 ingin diwujudkan, dibentuk dan diwakili oleh pelbagai pemegang taruh. Jadi di mana the game changer pada pandangan Dr. Razman perlu diberi tumpuan? Ya, betul. Saya melihat malahan tahun lepas pun kemungkinan kita punya pertumbuhan kita sekitar 3%, dan tahun ini walaupun kita menjangkakan mungkin sekitar 55, 65, tetapi ianya boleh juga terjejas jika kita tidak melakukan penumpuan memastikan beberapa isu itu tidak dapat ditangani dengan sepenuhnya. Sebagai contoh, dalam pelan negara pada masa ini masih lagi ada usaha untuk mengukuhkan penjagaan kesihatan dari segi infrastruktur dan sebagainya. Itu saya lihat masih lagi perlu, walaupun kita lihat jangkitan berkurangan dan sebagainya, tetapi institusi kesihatan itu harusnya bersiap siaga diperkukuhkan lagi tahun ini. Dan apabila kita menyebut tentang sektor, setengah sektor masih lagi bergantung kepada pergerakan penduduk, bukan setakat domestik tetapi daripada luar. Kita tahu sektor pelancongan dan hospitality, mengapa mereka masih lagi belum pulih sepenuhnya, kerana mereka bergantung majoriti pendapatan mereka daripada luar. Itu sebabnya kita lihat apabila kita sudah mula ada travel bubble antara beberapa negara ini untuk memastikan bahawa sektor seperti ini dapat suntikan dari segi penambahan pendapatan. Tetapi ianya boleh terjejas juga kalau kita masih tidak mampu memastikan bahawa wabak ataupun penularan varian baru seperti Omicron ini berluasa. Dan kalau kita sebut tentang sektor-sektor lain, perkilangan, elektronik, electrical dan juga komoditi dan sebagainya, kita masih lagi mampu menunjukkan peningkatan dari segi nilai ekspor dan import. Kita nampak akaun semasa kita masih positif, indeks pelopor masih lagi meningkat, indeks perkilangan juga meningkat. Cuma seperti yang Encik Nazri sebutlah, bahawa ada lagi sektor yang harus dibantu. Kalau disebut bantu tu bukan setakat memberi mungkin bantuan one off atau kemudahan pembiayaan ataupun subsidi upah, tetapi sebenarnya lebih kepada untuk memastikan mereka mampu mencapai pasaran yang lebih meluas. Dan juga kalau kita lihatlah sepatutnya tahun ini
kerajaan mungkin akan meratifikasikan dua perjanjian perdagangan antarabangsa RCEP, RCEP dan juga CPTPP. Kalau ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna, maka ini boleh mampu melonjakkan industri tempatan untuk masuki pasaran regional ataupun di sekitar Asia Pasifik. Di situ saya lihat penumpuan ataupun usaha boleh dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan sektor-sektor ini mampu menjana kembali pendapatan mereka seperti sebelum ini. Ya, pelan pemulihan negara 2.0 kalau dilihat dari aspek atas kertas mungkin wajar kita miliki ataupun bentuk. Tetapi realiti ekonomi di bawah apabila kita berbicara dengan peniaga bagi dalam sektor-sektor perkhidmatan, pembuatan, oil and gas, dan juga pembinaan, mereka masih amat terdesak ketika ini, Dr. Razman. Mereka merasakan apa yang kerajaan umumkan mungkin dengar tu sedap, tetapi realiti para peniaga, para usahawan kita memang amat sakit dengan sistem rantaian masih ada masalah. Kalau kos-kos pembuatan ataupun pembinaan mereka terpaksa naikkan mungkin 2-3 kali ganda harga besi, harga papan, harga simen dan sebagainya. Begitu juga dengan pembuatan makanan, pertanian, mereka terpaksa mengimport bahan makanan ternakan, baja dan seumpamanya dengan harga yang amat tidak munasabah pada ketika ini, dan akhirnya mereka terpaksa memulangkan kepada pengguna. Sebab itu harga ayam naik, harga makanan seperti daging naik, harga ikan naik dan sebagainya, dan mereka tidak ada pilihan lain. Jadi bagaimana pelan pemulihan negara kalau apa pun bentuknya perlu melihat realiti di bawah, bukan angka-angka besar yang sentiasa kita dikongsikan oleh pihak berkuasa. Ya, saya setuju. Memang ini adalah satu fenomena yang berlaku apabila banyak sektor ekonomi kembali dibuka, tetapi akibat berlakunya permintaan yang terlalu tinggi, melebihi daripada penawaran, dan berlaku masih lagi kekurangan pengeluaran tersebut menyebabkan harga meningkat. Kita lihat CPI dah meningkat daripada 2.1, 2.3 naik kepada 3.3, dan ini memberi tekanan kepada bukan sahaja kepada peniaga, malahan kepada rakyat. Dan kalau kita nak sebut apa yang boleh dilakukan dalam pelan pemulihan negara, memang bukan semua dapat diselesaikan dengan serta-merta. Tapi saya melihat perlu ada pelan tindakan jangka pendek dan jangka panjang. Apa yang kita lihat pelan tindakan jangka pendek sekarang yang kerajaan lakukan seperti meletakkan harga maksimum, harga kawalan, juga memberi subsidi kepada baja ataupun racun tanaman dan juga makanan untuk binatang ternakan seperti ayam. Tetapi ini tidak boleh mampan, dijadikan satu yang mampan, sebab ianya memerlukan juga penyelesaian jangka masa panjang. Dan jangka masa panjang ini kita lihat, pertama kita dah lihat apabila semasa pandemik sehingga sekarang, rantaian bekalan jika kita tidak menguasainya, maka kita akan betul-betul terjejas. Kalau kita selalu bergantung kepada barangan import, maka inilah natijahnya. Disebabkan itu, kita ada dasar agro makanan 2.0. Inilah masanya untuk memperkasakan dasar-dasar polisi, membolehkan industri tempatan dibantu, disokong, bukan hanya saja dengan subsidi dan sebagainya, tetapi sebenarnya membolehkan mereka mampu mengukuhkan rantai bekalan, mampu membekalkan barangan perkhidmatan yang berkualiti dengan harga berpatutan, dan kemudiannya menjadi pula negara pengeluar. Kita mahu kurangkan kebergantungan kepada dalaman. Tapi ini mengambil masa. Oleh sebab itu saya melihat masih wujud keperluan untuk strategi pendek, tetapi komitmen untuk jangka panjang harus diteruskan. Cuma satulah kerisauan saya tahun ini, kalau berlakunya pilihan raya umum, saya betul-betul berharap kestabilan politik kerajaan yang kukuh membolehkan segala pelaksanaan ini berjalan dengan lancar. Kalau kita dilanda kembali ketidakstabilan seperti sebelum ini, maka ia akan menjadi sesuatu yang cabaran yang besar jugalah untuk tahun ini. Okey, mungkin Dr. Razman ada pandangan tersendiri berkaitan dengan penutupan sempadan kita. Ini juga menjadi isu. Apabila kita buka sekejap untuk adakan VTL dengan Singapura ataupun negara-negara yang mempunyai kes yang rendah, kita membenarkan pelaksanaan itu dengan SOP yang begitu ketat antara negara dan juga pembukaan sempadan kita di lapangan terbang ataupun di Tambak Johor misalnya.
Tetapi baru saja kita buka, terpaksa kita tangguhkan. Industri umrah juga dikatakan akan kehilangan sekitar 280 juta ataupun 250 juta dengan penangguhan pelaksanaan ibadah umrah yang sudah pun di-booking ataupun ditempah oleh jemaah dari negara kita, dan kerugiannya terpaksa ditanggung oleh jemaah dan juga agensi-agensi pelancongan dan juga mereka yang terlibat dalam industri yang amat besar ini. Bilakah yang sesuai sebenarnya? Mungkin tak ada tarikh yang sesuai untuk pembukaan sempadan kita. Kerana kita lihat penularan masih agresif, terutamanya dengan varian-varian baru ini. Tetapi di mana Majlis Pemulihan Negara perlu mendapatkan indikator yang paling sesuai dan bijak untuk memastikan sempadan kita dibuka, dalam masa yang sama kita dapat melindungi sistem kesihatan awam dan rakyat kita, tetapi sektor sosial, misalnya kemasukan pelajar asing ke universiti awam kita, kerana kita mempunyai sumber pendapatan yang mapan sebelum ini untuk pendidikan tinggi, tetapi akibat COVID kita tahu ini akan memberikan impak besar kepada pengendali swasta dan juga IPT awam kita. Itu sebagai contoh. Pandangan Dr. Razman. Ya, sebenarnya kita orang kata it takes two to tango lah. Macam kalau kita menyebut tentang Singapura, perjalanan pergerakan antara penduduk kedua negara ni, Singapura memang mengamalkan orang kata SOP yang ketat. Jadi kita pun yakin dengan kemampuan untuk memastikan jangkitan varian yang baru dapat dikawal, dan kita pun mereka pun saya rasa pun yakin jugalah dengan kemampuan kita untuk mengawal, sebab kes kita semakin lama makin rendah. Tapi kalau apa yang berlaku masa umrah itu, memang kita menggunakan SOP ketat, tetapi apabila sampai kat sana, Kerajaan Arab Saudi masa itu dah mula orang kata membenarkan jemaahnya kembali berapat-rapat, dan itu menyebabkan berlakunya jangkitan yang tinggi. Kemudian sudah terlambat apabila mereka menjarakkan kembali jemaah, jangkitan itu telah meningkat. Dan mereka pun terkesan sebab apabila kita tidak lagi menghantar jemaah, maka mereka tidak mendapat punca pendapatan. Jadi ini memberi orang kata signal lah, ataupun negara-negara lain yang ingin membuka sempadan, yang ingin memastikan ekonomi mereka kembali pulih, mereka harus memastikan juga SOP ataupun mereka berjaya mengawal jangkitan. Kalau tidak, negara dia akan pergi ke negara mereka. Disebabkan itulah saya melihat kita jangan terikut-ikutlah, ataupun jika kita dapati ada setengah negara itu sudah mula tidak mengamalkan penjagaan sosial, kita tidak harus orang kata take the risk ataupun mengambil risiko untuk pergi ke sana. Dan ini kita harus buktikanlah bahawa apabila dua negara mengamalkan SOP yang betul dan berjaya mendapat manfaat daripada itu, ini akan orang kata menggalakkan negara-negara yang ingin membuka sempadan dengan kita untuk menggunakan kaedah yang sama. Dan kalau kita sebut tentang pengajian tinggi pelajar antarabangsa, memang mereka menyumbang kepada hasil kita, dan pada masa ini sebenarnya mereka memang mahu datang ke negara kita kerana negara kita sudah berjaya mengawal jangkitan kes. Tapi kalau kita mahu mengambil mereka, kita juga harus memastikan bahawa mereka lengkap divaksin, dikuarantin secukupnya, sebab varian Omicron ni dia lebih bahaya, dia tak ada banyak simptomatik. Tetapi kalau kita patuhi segala SOP yang ditetapkan, saya yakin mereka tetap akan mahu datang ke negara kita, kerana kita mahu kita dah tunjukkan dalam indeks Nikkei yang baru-baru ini bahawa kita adalah ranking ke-13 tertinggi di Asia Tenggara, dan juga yang ke-6 dalam Global Index. Dan ini sebenarnya satu yang kita harus letakkan sebagai kelebihan. Maknanya kalau mahu datang ke negara kita, patuhi SOP kita, dan kita akan mampu jugalah orang kata menarik kembali pelancong dan juga pelajar antarabangsa. Terima kasih. Jadi Dr. Razman rasakan wajar Pelan Pemulihan Negara 2.0 dibentuk? Ya, kerana walaupun kita hampir berjayalah mengawal krisis kesihatan, tetapi krisis ekonomi, peniaga, isi rumah, individu masih lagi memerlukan bantuan ataupun strategi baru untuk menangani bukan saja pandemik, tetapi banjir sebelum ini, dan juga kemungkinan krisis rantai bekalan yang akan berterusan lagi untuk beberapa bulan akan datang ni. Saya lihat memang wajar Pelan Pemulihan Negara 2.0 harus dirangka dan dilaksanakan tidak lama lagi. Terima kasih Prof. Madya Dr. Razman Abdul Latif, penganalisis ekonomi dan juga dari Putra Business School. Itu saja agenda Awani pada malam ini. Sekian, saya Nazrul Kahar. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.